Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam episod yang seterusnya dalam kisah seram netizen. Sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang masih lagi sudi nak mendengar rancangan kisah seram netizen ni. So bukan semalam, hari Selasa aku pun dah selesaikan misi 30 video 30 hari aku. Jadi bermula daripada hari ini, untuk setiap minggu untuk channel YouTube ni aku akan buat video hanya pada hari Rabu dan hari Khamis saja. InsyaAllah harap konsisten aku upload video untuk 2 hari ni. Dan seperti mana siapa yang sedia maklum, kisah seram netizen ni adalah sebuah rancangan di mana aku mengumpulkan cerita-cerita seram daripada netizen, especially dia sumbernya datang daripada Facebook aku. Dan kalau sesiapa yang mendengar yang mungkin tak follow aku kat Facebook dan korang follow aku kat YouTube, korang juga boleh sumbangkan cerita seram korang, kalau boleh yang berdasarkan pengalaman sendiri ya. Okay, korang boleh sumbangkan cerita seram korang dengan email cerita seram korang dekat aku melalui alamat email yang aku letakkan di dalam ruangan description. Jadi untuk hari ni aku rasa ada lebih kurang 3 cerita kot yang aku nak kongsikan dengan korang semua, dan semua ni aku dapat daripada Facebook akulah. Okay, so tanpa kita membuang masa, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. So kisah yang pertama ni datang daripada saudara Azizul Nur Izzat. So cerita dia pendek je, tapi sebab ni adalah pengalaman dia sendiri, aku pun kongsikanlah dekat korang. Kejadian ni berlaku pada tahun 1995. Masa tu baru balik kelas malam. Ada satu selekoh tu memang tempat selalu aksiden. Malam tu malam Jumaat. Saya, adik lelaki dan 2 kawan non-Muslim, seorang lelaki dan seorang lagi perempuan bernama Suzy, balik dari kelas malam dan kami menunggang basikal. Jalan yang kami lalu tu tak ada lampu, so kami cuma mengharapkan pada lampu basikal sahaja. Tiba kat selekoh tu, tiba-tiba kami terdengar bunyi angin kuat dan ada lembaga putih berdiri di sisi kami. Pada masa tu hanya ada saya dan Suzy sahaja, manakala adik lelaki saya dan adik lelaki Suzy pula berada jauh di depan. Masa kami nampak lembaga putih tu, kami lalu melintasinya tanpa rasa takut. Tapi apa yang buat kami tersedar kami telah diganggu ialah apabila kami merasakan basikal kami berdua menjadi berat. Nak kayuh memang payah. Adik dan lelaki kawan saya pula sudah jauh ke depan, jadi nak panggil mereka tu memang diorang tak dengar. Last saya tengok muka Suzy dan Suzy tengok muka saya, dan masa tu barulah kami menjerit sekuat-kuatnya dan terus mengayuh basikal sampai ke rumah. Sampai di rumah, mak dah tunggu kat tangga. Rupa-rupanya dia lupa nak bagi tahu yang ada orang kampung pesan kat dia yang malam tu jangan suruh kami keluar malam. Ini sebenarnya bukan di kampung kami, jadi kami memang tak tahu cerita bahawa kawasan selekoh tu memang keras. Tapi keesokan harinya kami boleh pula lalu di jalan itu lagi macam tak ada apa-apa yang berlaku. So itulah kisah pertama yang dikongsikan oleh Azizul Nur Izzat. Okay, mungkinlah dia tak ada macam hantu tu muncul tiba-tiba sergah ke apa. Dia muncul hanya menampakkan diri di tepi saja. Tapi yelah, benda ni kalau macam jadi kat kita pun kadang kita boleh rasa terkejut, takut semua dan sebagainya. So terima kasih kepada saudara Azizul Nur Izzat. Jadi kita teruskan ke cerita yang seterusnya. Datang daripada Zarinah BJ
Dan di sini dia ada menyampaikan 3 kisah, tapi jangan risau, 3 kisah ni semua pendek-pendek sahaja. Okey. Dia tulis kat sini, kisah seram saya ini berlaku di rumah mak. Dulu kalau sesiapa yang baru tinggal kat rumah mak atau sekali-sekala datang, memang akan ada macam-macam cerita yang didengari. Rumah kampung macam biasa, bilik air dan tandas berada di luar rumah. So ini kisah yang pertama. Malam tu saya nak pergi bilik air secara berseorangan. Masa turun tangga, saya nampak satu lembaga berlari-lari anak sambil tunduk-tunduk lalu kat kereta. Lepas tu terus masuk ke bilik air. Saya nampak lembaga tu buka pintu dan masuk. Time tu jiwa muda, berani jugalah. Saya pun pergi buka pintu bilik air tu, tapi bila saya tengok, tak ada sesiapa pun yang berada di dalam. So lembaga apa pula yang masuk dalam bilik air dan hilang ni? Okay, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kakak sulung saya tidak tinggal serumah dengan mak. Masa tu kakak sulung balik melawat keluarga. Malam tu, lepas makan malam, kakak sulung minta saya temankan pergi bilik air. Bilik air mak ada 2. So, saya pergi bilik air yang jauh sikit dari rumah. Kakak sulung pergi bilik air yang dekat. Lepas saya keluar bilik air, kakak sulung sudah naik ke rumah. Esoknya, kakak sulung saya cerita, rupa-rupanya masa dia ke bilik air, dia terjumpa kakak nombor 4 saya sedang berdiri membelakangi kakak sulung saya dekat tangki air. Kakak keempat minta kakak sulung temankan dia pergi tandas. Tandas ni agak jauh sedikit dari rumah dan hampir dengan semak. Tapi kakak sulung tidak mahu temankan. Bila kakak sulung keluar bilik air, kakak keempat masih berdiri menghadap tangki, masih bertanya kakak sulung dan minta teman ke tandas. Kakak sulung kata tidak mahu dan terus naik ke rumah. Tapi bila sampai di pintu dapur, kakak sulung terkejut sebab kakak keempat saya sedang mencuci pinggan. Bila kakak sulung tanya kakak keempat, ada tak turun bawah minta teman ke tandas? Kakak keempat terkejut. Katanya dia mencuci pinggan sejak lepas makan malam lagi dan belum ada turun ke bawah. Kakak sulung yang berasa takut terus masuk bilik dan tidur. Ini kira ada benda lah yang menyamar jadi kakak nombor 4 dia. So kita tengok kisah yang ketiga pula. Rumah mak di atas bukit. So ada 2 option nak balik rumah. Sama ada lalu dari depan melalui jalan raya atau lalu belakang rumah, panjat bukit dan lalu semak. Masa tu kakak kedua saya baru kahwin. Abang ipar saya baru balik kerja masa maghrib. Saya sedang menonton TV. Tiba-tiba pintu rumah diketuk bertalu-talu. Bila saya buka, rupa-rupanya abang ipar berada dalam keadaan yang sangat ketakutan. Rupanya masa dia panjat bukit, lalu di kawasan semak, dia terdengar ada suara memanggil namanya berkali-kali. Ingatkan ada orang memanggil. Dia pun mencari-cari suara itu. Tapi apa yang dia nampak hanyalah ada seekor burung yang sedang hinggap di dahan sambil tengok dia. Abang ipar saya pun pecut balik rumah. Ini sebab dia nampak burung kan, hinggap ke atas pokok. Lepas tu dengar suara macam orang panggil dia. Takut tak burung tiung. Bukan nak hilangkan mood seram, tapi sebab burung kan ada kat atas pokok nampak, mungkin lah juga burung tiung kan. Dan burung tiung tu kenal abang ipar dia, so dia panggil lah, Abang ipar, abang ipar.
Okey, tak ada. Saya saja-saja. Aku saja-saja je nak melawak. Alright, okay, terima kasih kepada Zarina BJ sebab sudi kongsikan cerita. Dan ini aku nak kongsikan cerita yang terakhir untuk kisah seram netizen ni. Datang daripada Jamilah Ali dan sumber ni daripada Facebook aku lah. Dia kongsikan di Facebook aku. Okay, so cerita ni jadi masa aku kerja. Satu hari tu macam biasa, aku kena outstation kat sebuah negeri ni. Aku check in hotel dengan kawan aku. Malam tu tidur macam biasa je. Dan kebetulan aku time tu tengah cuti solat. Jadi aku ambil keputusan tidur bangun lewat. Lagipun slot untuk aku bagi taklimat adalah slot petang. Paginya tu giliran kawan aku. Pagi tu aku sedar je masa kawan aku si Lily bagi tahu nak keluar kerja dah. So aku iyakan je lah. Aku terus sambung tidur. Aku rela tak turun breakfast kat hotel sebab nak layan tidur. Bukan selalu dapat membuta sampai tengah hari tanpa gangguan kan. Tiba-tiba tengah syok aku tidur, aku dengar macam orang mandi. Dalam hati aku terdetik, si Lily ni bukan ke dah pergi kerja? Siapa pula yang mandi ni? Oleh kerana aku masih mengantuk, aku abaikan. Selang beberapa minit, makin rancak pula dia mandi. Kali ni tak pakai shower tu. Aku dengar dah macam pakai cebok. Beria sungguh dia mandi menggunakan cebok. Aku buka mata dan tengok jam. Masa tu pukul 10 pagi. Dalam mamai tu, aku duk ligat fikir, siapa yang mandi ni? Aku terlintas untuk call Lily. Elok je dia jawab. Dia kata dia tengah makan kat tempat kerja. Masa tu aku tak fikir lain. Aku fikir ada staf hotel yang sedang buat room service. Sebab tak perasan aku masih ada, sebab aku tidur bergelap. Tapi takkanlah masa tu staf hotel tak boleh fikir. Aircon kan masih on. So ini bermakna masih ada penghuni dalam tu. Darah aku dah mula mendidih sebab fikir staf tu tak jaga privasi customer. Aku pun on lampu dekat kepala katil dan tunggu staf tu siap mandi. Seketika kemudian, tiada lagi bunyi air kedengaran. Aku sedia tercongok atas katil sambil tunggu staf tu keluar. Bunyi pintu sliding tu ditolak perlahan. Si dia tu tersentak tengok aku dan aku pun sama. Sebab si dia tu tak bertuala. Tapi aku tak nampak jelas lah sebab kawasan bilik air tu gelap. Lampu tak on. Yang ada cahaya lampu dari katil aku je lah. Aku ni bila dah nampak susuk badan tu lelaki, apa lagi? Aku pun menjerit. "Woi, kurang ajar kau masuk bilik aku." Aku jerit sambil bingkas berdiri atas katil bercekak pinggang. Bergema bilik tu sebab aku menjerit kuat sangat. Mamat tu terus lari lintang pukang masuk balik ke bilik air. Terus je aku capai setrika dan meluru masuk ke bilik air dengan semangat untuk pukul Mamat tu. Bila aku masuk je ke dalam bilik air tu, aku tercengang sebab aku nampak dengan jelas Mamat tu lari tembus dinding. Dalam 7-8 saat jugalah aku tegak terpaku sambil perhati seluruh bilik air tu. Masa tu tiba-tiba segala bulu roma aku berdiri tegak. Bilik air tu basah lencun, macam disimbah-simbah sampai ke dinding yang hampir dengan siling tu pun habis basah. Aku cepat-cepat keluar bilik air tu dan capai semua barang dan beg aku serta semua barang Lily. Terus aku masuk kereta. Aku call Lily dan aku katakan dia, kita check in hotel lain, aku ada dapat offer. Sekian.
Inilah yang macam ni. Orang datang tumpang mandi, orang ke tak tahu benda, tapi siap boleh nampak benda tu tak pakai tuala. Kemudian bila kejar, lari tembus dinding. Uish, tak boleh bayang ni. Ini memang geria gila ni kan. Orang minyak ke apa kan. Tapi orang minyak dia tak patut takut lah kan. Tapi ini pasal mungkin dia terkejut tengok perempuan berdiri cekak pinggang atas katil. Lepas tu capai pula setrika. Benda tu takut kena setrika. Tapi bagi aku benda ni macam gila lah, scary juga lah ni. Okay, so terima kasih kepada Jamilah Ali sebab sudi sumbangkan cerita. Terima kasih banyak. Jadi aku rasa setakat itu saja perkongsian aku untuk kisah seram netizen ni. So seperti mana yang aku katakan awal tadi, kalau korang ada cerita seram yang berdasarkan pengalaman sendiri yang korang nak share, okay, bagi yang ada Facebook, korang boleh follow aku kat Facebook. Aku ada letak link dan korang boleh message aku melalui Facebook untuk kongsikan cerita seram korang. Tapi kalau yang tak ada Facebook ke, korang boleh email je kat aku. Aku ada letak alamat email aku di ruangan description. So setakat tu sahaja untuk hari ni. Perkongsian aku, apa pun aku nak ingatkan, cerita ni kita tak tahu sama ada ia benar ataupun tidak. Yang tahu kebenaran dia, yang sahih tu adalah si orang yang berkongsi cerita ni. Dan kita yang tak nak percaya, kita anggap je lah cerita ini sekadar untuk hiburan semata-mata. So itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.